Sure. Boleh. Okay, so go ahead kepada Hidayat. So our first episode untuk Risepreneur hari ini adalah BMC ataupun Business Model Canvas, dan Hidayat akan explain kepada anda semua kenapa usahawan perlu ada ini sebelum memulakan perniagaan. Tapi kalau dah masuk buat perniagaan dah pun belum ada, masih belum terlambat. Okay, Belum terlambat. Saya akan buat sekarang juga. Alright. Okay. Tulis. Alright. Saya akan tulis. Okay, I leave the screen to you. Baik. Okay. Let me share my screen. Okay. Tini tadi cakap pasal business model canvas, tapi first kali ramai orang sekarang ni lah kalau pergi kelas keusahawanan apa-apa, semua orang akan bercakap business model canvas, business model canvas, business model canvas. Seolah-olah kalau you cakap business model canvas tu baru you buat berniaga lah. As if business model canvas ni penting sangat lah. Jadi soalan yang kita nak kena tanya dan kita nak kena tahu adalah apa sebenarnya business model canvas. Benda ni buat apa? Jadi hari ini dalam masa setengah jam, insya-Allah saya nak cuba kupas secara ringkas dan yang paling penting saya nak cuba buat sesantai-santai mungkin. Dalam bahasa orang putih kata kita nak kena cuba make it a layman term lah. Sebab kadang-kadang orang meniaga term-term jaga-jaga ni kita bunyi terlalu profesor, orang tak faham. Orang tak boleh nak appreciate. Jadi saya akan cuba buat sesimpel-simpel mungkin. Untuk setengah jam ni nak cerita business model canvas tu apa. Jadi semua orang insya-Allah lepas setengah jam kita ada pemahaman yang sama. Jadi bersempena dengan conditional MCO, dah ramai orang duduk kat rumah. Jadi bila saya tanya apakah business model canvas, yang pertama yang kita nak tahu apakah business model canvas, first kali sebelum saya nak bercerita tentang business model canvas, saya nak ambil analogi apa. Sebab sekarang ni ramai terperangkap di rumah, ramai duduk kat rumah. Jadi saya nak ambil contoh rumah itu sendiri. Okey, business model canvas ni kalau kita nak bayangkan buat rumah, dia merupakan blueprint rumah. Tu yang kalau tengok gambar yang saya letak sebelah kanan ni, business model canvas adalah blueprint untuk buat rumah. Blueprint untuk buat rumah di mana you plan dulu, you lukis, tengok benda apa letak, elektrik kat mana, plug kat mana, semua kat mana. Selain rumah tu, daripada elektriknya, daripada airnya, dari sudut internetnya, dari segi rumah nak masuk macam mana. So business model canvas dalam bahasa senang, blueprint untuk you mulakan perniagaan dia. Dia ada blueprint untuk mulakan perniagaan you supaya you tahu okey apa benda yang nak kena tengok. Itu pertama. Jadi benda pertama semua orang kena tahu tentang business model canvas. Business model canvas tu apa? Business model canvas tu adalah blueprint untuk you buat sebelum atau tengah buat niaga pun boleh. Nanti kita cakap lebih pasal benda tu. Jadi it's a blueprint. Nak comparekan dia dengan apa? Compare dengan blueprint nak buat rumah. Sebelum buat rumah lukis dulu. Sebelum nak beli rumah, kalau beli rumah kadang-kadang nak renovate kita lukis dulu. Itulah lebih kurang kita nak bagi faham business model canvas. Dia nanti kita cakap komponen dia ada berapa, semua kita akan cerita nanti. Nombor 2. Kenapa kita perlukan business model canvas ni? BMC. Nama glamour dia BMC. Saya tunjuk gambar air bocor ni. Yang Mamat tengok gambar air bocor ni. Saya ambil gambar ni macam ni. Pernah kan kita kat rumah kita tiba-tiba alamak air pipe bocor. Tiba-tiba dinding rasa basah. Ada benda ni. First kali kita kata, macam mana nak kena cari kat mana tempat bocor tu. Nak kena kalau panggil plumber, dia kena check satu-satu, dia kena scan, tengok kat mana. Jadi, macam tu juga dalam kita punya berniaga. Kita berniaga, mungkin kita dah berniaga berpuluh tahun, mungkin kita berniaga, tak kisah yang berniaga baru atau yang puluh tahun. Selalunya kalau kita tak faham kita punya perniagaan dengan lebih sistematik, kita akan ada masalah kalau apa-apa terjadi kat bisnes. Jadi, bila kita ada business model canvas ni, apa yang jadi business model canvas ni membantu kita untuk faham perniagaan kita dengan lebih sistematik. I like to put it structured understanding. You need to understand your business in the structured manner. Then only, bila you dah faham business you dalam structured manner, barulah you boleh fikir macam mana nak kembangkan business you. Baru you tahu macam mana nak scalekan business you. Sebab sesimpel-simpel mungkin saya nak ambil contoh, kalau you tak faham business you in a structured manner, you nak turunkan kepada anak-anak, nak turunkan dekat your staff, dia akan jadi masalah. Sebab you nak cerita pun
kejap cerita tentang A, kejap cerita tentang B, kejap cerita benda-benda lain. Jadi benda tu tak structure. Jadi perlu sangat BMC, tak kisahlah you baru nak mula berniaga ataupun dah berpuluh tahun nak berniaga, you perlu to have it written just for you to understand your business better. So lepas you understand your business better, then only it goes to business scalability. Sebab saya bercakap ni sebagai sebagai investor, so to speak, melalui Ficus Venture Capital. Bila saya tengok company-company yang datang nak pitch dia punya idea, pitch dia punya business untuk kita invest, saya tengok kita okay, apa benda yang nak kena tengok, kita tengok macam mana business tu boleh scale, macam mana business tu boleh berkembang, macam mana kita nak kembangkan business tu dengan lebih cepat lagi. Jadi bila kita tengok keadaan tu, kita kena tengok apa yang dipresent oleh usahawan tu. Kadang-kadang kita dapat tahu kalau usahawan ni dia dah ada proper plan, proper blueprint, dia pernah buat business model canvas, cara dia menceritakan dekat kita tentang perniagaan dia lebih teratur. Kita pun bila nak tengok, kita boleh nampak macam mana perkembangan bisnes dia akan lebih jelas. Kalau orang yang macam sembrono je, sembrono, dia macam niaga orang sebelah buat, aku pun buat lah. Dia tak tahu hujung punca dia tak tahu apa benda perlu tahu, apa benda yang perlu tengok, apa komponen yang dia nak kena focus on. Bila dia nak scale, akan banyak kecacatan dalam dia punya plan tu sendiri. Jadi itu nombor 2. Business model canvas penting. Kenapa perlu? Untuk you scale up your business. You scale up your business, you nak tunjuk kepada investor, you tunjuk kepada sesiapa yang berminat nak membantu you grow your business. Having business model canvas will allow you to do it in more efficient manner. Dan kedua juga business scalability, business model canvas penting sebab you nak terangkan dekat your staff, dekat your team easier if you understand what exactly you do. Dan yang ketiga ni barulah berkait dengan apa yang kita tengok Pak Cik tengok air dia bocor kat gambar ni kan. Dia macam troubleshooting made easy dengan business model canvas. Sebab bayangkan kalau kita ada rumah, dan rumah kita tu kita dah tahu piping plan tu macam mana. Oh, pipe lalu sini, pipe lalu situ, aircon punya air lalu mana. So kalau apa-apa jadi, kita tahu, oh ini problem dekat sini. Ini problem dekat situ. Ini problem dekat sini. Jadi senang. Kita tak payah nak, kalau rumah ni kita nak kena hack mencari pula lah kalau pipe kat dalam. So ini kalau ada business model canvas, bila you faham your business in the more structured manner, what happen, you'll be able to troubleshoot. Senang, cepat. You tak payah nak machine gun it, you tak payah tembak merata. You terus snipe it, pergi dekat problem yang masalah sebab you kenal your business better. Jadi semua ingat, kita nak perlukan business model canvas bukan untuk orang, lagi penting untuk kita faham business kita dengan lebih sistematik. Itu yang nombor 2. Nombor 3, dari tadi duk cakap business model canvas tu penting. Kalau tak ada business model canvas, mati ke business? Tak mati. Saya ambil gambar ni bukan nak compare kemewahan, bukan. Saya nak ambil gambar ni dari sudut strukturnya. Dia tengok, saya suka kalau duduk rumah kampung ni. Duduk rumah kampung, tenang, bunyi tak adalah dengar bunyi kereta je sepanjang masa. Kalau duduk kat kampung, bunyi unggas, bunyi burung, sedap sikit. So apa jadi? Saya ambil gambar kampung. Kalau kita tengok, orang boleh juga buat rumah kalau tak ada blueprint pun. Zaman dulu buat rumah, tak ada blueprint pun, tak lukis pun. Boleh je buat rumah. Tahan je rumah tu berpuluh, beratus tahun. Tiada masalah. Tiada masalah nak buat rumah macam terus buat. Ada idea dalam otak, contiang sikit, saya orang Kedah, contiang sikit, terus buat rumah. Boleh? Boleh. Jadi, cuma kalau kita tengok gambar yang sebelah kanan ni, nak buat rumah macam tu, tak bolehlah contiang. Nak buat rumah macam tu, dia nak kena ada plan proper, nak lalu macam mana, swimming pool kat mana, apa kat mana, nak keluar kat mana. Jadi, ingat, yang pertama tadi saya cakap, business model canvas adalah blueprint. Dia analogi dia macam blueprint untuk buat rumah. Jadi kalau blueprint untuk buat rumah, kalau nak buat rumah tanpa blueprint, boleh tak? Boleh. Tetapi kalau nak buat yang besar, nak buat yang senang, boleh scale, boleh ramai orang tolong, boleh buat cepat, kita nak kena ada business model canvas. Jadi
Macam tu juga perniagaan. Perniagaan, again, back to apa yang point number 2 saya buat tadi tentang kenapa perlu. Kalau you hanya nak berniaga sekadar yang you comfortable, yang sekadar yang you happy at your level, yang you tak perlukan business model canvas, you tak perlu. Tapi bila you nak grow, you kena tahu. Sebab you kena tahu everything relate macam mana. So, untuk soalan nombor 3 ni, perlu atau tidak, boleh ke berniaga tanpa business model canvas? Boleh. Tapi kalau nak grow, nak senang grow, nak bagi kita lebih faham, kita perlukan business model canvas so that we can make it bigger. So, nak ambil contoh kalau rumah yang sebelah kiri ni kan, rumah tradisional. Rumah ni kalau tak ada the plan proper, apa akan jadi? Apa akan jadi? Kita nak replicate benda tu kat tempat lain, susah sebab we don't have the blueprint. Kita nak copy paste tu tak boleh. Kalau kita dah ada blueprint, kita nak buat kat tempat lain senang. Jadi itu yang semua orang kena faham. Business model canvas bukanlah kewajipan untuk berniaga. Ramai je orang. Saya ada satu usahawan, saya perlu cakap daripada mana yang saya sedang bantu sekarang. Dia sudah berniaga selama 93 ke 100 tahun. Family punya bisnes. Saya yakin dan pasti kalau tanya dia business model canvas ada atau tidak, jawapan dia tidak ada. Tidak ada. Tapi dah berniaga 100 tahun. Boleh, tak salah. Tetapi kalau nak grow bigger, nak lebih kembang lagi, business model canvas, you ada sangat membantu. Siapa ada business model canvas dalam dia sangat membantu untuk grow your business. Okay. Next. Kita ke soalan nombor 4. Yang ini nak kena cerita. Sebab ramai orang kalau cakap pasal business model canvas, dia nak cerita benda ni yang banyak lah. Dia kata business model canvas ni ada berapa bahagian sebenarnya. Yang ini yang kalau kita macam bercerita dengan orang, nak bercerita dengan orang, kalau you pergi kelas yang business model canvas dekat mana-mana kursus, dia akan ambil banyak post-it note, dia letak, dia tunjuk customer segment tu apa. Okay, before saya pergi ke situ, saya cerita. Saya nak analogikan business model canvas ni kalau macam sebuah restoran lah. Macam sebuah restoran. Jadi restoran ni dia ada bahagian dapur, dia ada bahagian depan restoran. Jadi business model canvas pun ada bahagian dapur, ada bahagian depan. Tetapi yang lagi penting sebab kita cakap pasal business, kita bukan cakap nak buat kerja amal, kita nak business ni nak kena tahu untung rugi. Siapa yang pernah pergi session dengan saya cakap kata kalau you tengok cara you buat costing ni seolah-olah macam you buat kerja amal. You tak payah buat business, you buat kerja amal. Jadi untuk buat business ni, kita kena tahu dah untung rugi part. Jadi business model canvas, in short ada 3 bahagian pertama. Bahagian depan, dapur or the back end. And then the profitability, the untung rugi. Jadi saya nak bercakap tentang bahagian depan dulu. Bahagian depan ni ada berapa komponen? Ada 4 komponen. 4 komponen utama. Komponen utama yang 4 ni, yang pertama sekali adalah customer segment. Customer segment ni apa? Customer segment ni maksudnya you nak kena tahu siapa sebenarnya pelanggan you ni. You tak boleh macam orang nak berniaga ni, dia tak boleh macam level bangun pagi, aku nak berniaga lah. Nak jual kat siapa tak tahu. Sebab you, kalau you tak tahu siapa you nak jual, you nak berniaga apa? Takkanlah you nak jual dekat isteri you, dekat family you je. So, first kali customer segment, you kena be clear siapa customer yang you nak jual. Siapa customer yang nak jual. Dia kena bezakan kalau nantilah kalau cakap masa lagi panjang nak cakap pasal customer ni, kita nak kena tentukan sama ada kita refer kepada jawatan ataupun refer kepada orang. 2 benda berbeza. Kalau jawatan maksud dia yang beli barang kita tu semua cikgu-cikgu. Oh, itu jawatan. Tapi kalau kita kata yang beli barang kita adalah orang yang berumur 20 sampai 40 tahun di kawasan Lembah Kelang, wanita berkejaya. Itu orang. Jadi customer segment, benda paling penting kalau cakap, kalau nanti bila kita discuss pada pasal customer segment, pasal business model canvas, saya akan spend banyak masa pasal customer segment. Kemudian, yang seterusnya adalah saya nak cerita pasal channel. Channel ni apa? Dah kita tahu customer kita siapa. Channel ni nak refer kepada
macam mana customer ni boleh kenal kita, macam mana customer ni boleh datang jumpa kita, macam mana customer ni boleh beli barang kita atau guna kita punya servis. Macam mana kita nak tahu benda tu? Itu channel. Ada macam-macam channel sekarang ni. Ada kaedah agent stokis, ada kaedah online pula lagi macam-macam channel, website sendiri, Lazada, Shopee, apa marketplace lain jual dekat Facebook. So itu channel macam mana you nak jual. Macam mana customer ni nak boleh beli barang you dekat mana. Bila nak cakap pasal channel dia ada pecahan lagi, tapi tak apa. Untuk hari ni kita cukup setakat itu sahaja. Dan yang ketiga adalah customer relationship. Customer relationship ni basically adalah, kalau nak cerita senang dia, kita nak kena tahu kenapa customer yang datang dekat kita melalui channel tadi suka dan loyal dengan kita, masih duduk lagi dengan kita. Kenapa? Apa relationship kita dengan customer kita? Kita tengok dari sudut dia kenal kita, okay, what sort of relationship that we will have. So benda-benda tu kita nak kena be detail about it, sebab kita tak tahu, sebab orang yang datang kat kita sebab kita ni menyelesaikan masalah dia punya loyalty lain. Orang yang datang kat kita sebab kita ni bagi vitamin dekat dia, relationship dan kaedah dia lain. So itu 3 yang pertama. Dan value proposition yang keempat dalam bahagian depan restoran ni ada 4 ni, customer segment, channel, customer relationship dengan value proposition. Value proposition ni adalah kenapa. Value proposition ni adalah kenapa orang datang dekat awak. Kenapa orang datang beli barang kita? Kenapa orang guna servis kita? So value proposition is about the big why. Why people come to us? Why people loyal to us? So the big why, and hence benda ni selalunya saya nak pesan kepada siapa yang nak berniaga, usahawan, dan saya nak pesan kat diri saya sendiri, kita nak kena tahu value proposition ni not what we think, bukan apa yang kita fikir. Sebab kalau kita fikir, kita akan jadi shock sendiri. Kita boleh shock, kita kata aku rasa macam ni lah, aku rasa orang datang kat aku sebab ni lah. Tapi it's not what you think, it is what people think. It is what people really think. That is important. Kalau kita tak tahu, orang fikir, kita rasa orang datang kat kita, macam contoh kalau kita restoran lah, kita buka restoran, kita rasa kita masak sedap. Orang datang ramai orang datang. Kita kata, oh, orang datang ni sebab aku masak sedap ni. Padahal kita tak tahu. Sebenarnya orang datang ramai tu sebab kedai kita paling murah dalam kedai-kedai lain. Jadi kita kena tahu value proposition adalah the big why. Kenapa orang datang? Kita kena betul-betul kena tahu kenapa orang datang. Macam kadang-kadang kita buat berniaga ni, kita tak ada strong value proposition, kita tak tahu apa yang kita nak highlight pasal perniagaan kita supaya orang datang. Sebab apa kita selalu jadi macam tu? Sebab apa kita tak ada value proposition kita? Sebab kita selalunya berniaga ni, kita nak politically right nak cakap macam mana, tapi macam ni lah. Dia macam you copy orang punya, you improvise sikit. Macam contoh, saya selalu contoh saya kata, perasan tak kalau kita tengok dekat mana-mana, kalau ada satu kedai gerai jual nasi lemak, 2-3 bulan nanti akan ada 3, 4, 5 gerai jual nasi lemak. Mungkin gerai yang pertama tu tahu kenapa dia nak jual dekat situ, kenapa nasi lemak yang dia nak jual bukan kuih-tiaw goreng pagi-pagi, kenapa, dia tahu. Tapi yang lain-lain mungkin tak tahu. Sebab dia copy, so dia kata, datang, dia ni macam aku laku juga. Jadi, bukan kata salah, tetapi you kena tahu kenapa orang datang. Kenapa aku nak orang tengok aku. So, what is my specialty? Apa benda yang macam orang kalau panggil ni unique selling proposition. Kalau ayat-ayat macam consultant sikit dia panggil unique selling proposition. Kenapa. So itu value proposition. Dan dah kita tengok bahagian depan restoran tu dah settle, ada 4 bahagian betul. Ada customer segment, siapa customer kita, orang kenal kita macam mana, iaitu channel. Nombor 2, ketiga customer relationship. Apa relationship kita dengan customer daripada awal sampai habis, macam mana kita maintain, apa yang kita buat. Keempat, kenapa customer tu datang kat kita. Soalan ni kenapa. So kenapa bahasa sophisticatednya, you need to know your unique selling proposition. Remember, value proposition is not about apa you rasa.
Apa you rasa tak penting? Sebab you bukan beli produk you. You bukan guna servis you. Kalau you guna servis you tak jadi business. Apa you rasa tak penting? What people think and what really people know you about is most important thing. You kena tahu kenapa orang yang penting kat you. Itu yang keempat dalam bahagian depan restoran lah. Bahagian belakang. Kita cakap bahagian dapur. Bila kita cakap bahagian dapur ni, dia ada 3 benda. Benda pertama adalah key activities. Apa sebenarnya business you buat? Apa key activity yang you buat tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari apa benda you buat? Itu yang pertama. Yang kedua, key resources. Key resources, benda apa yang you ada untuk mula bisnes. Setengah orang, dia memang key resources dia dah memang inherit kedai, inherit tanah. So, itu bendanya. Key partners ada siapa yang you perlukan untuk tolong you. Dan yang bawah tu part bawah untung rugi tu, kita nak kena tahulah sebab kita nak berniaga pasal untuk berniaga ni tak. Tini dah tunjuk tu, saya terus macam saya nak kena keep my time. So dia nak kena untuk rugi ni kita nak kena make sure. Kadang-kadang kita ni berniaga, kita seronok, orang datang ramai, tetapi rupa-rupanya kita selalu kata, aku berniaga dah berpuluh tahun, tak kaya-kaya pun. Memang tak kaya sebab engkau bukan berniaga, engkau buat amal. Buat amal insya-Allah masuk syurga. Tapi untung rugi tu tak. Jadi ini yang kita nak tengok. So yang bahagian bawah ni kena tahu revenue stream datang pada mana, cost you apa. Okey, sebab Tini tunjuk macam tu. Jadi yang kelima yang kita nak kena tahu. Yang kelima kita nak tahu. Dah tahu kan tadi business model canvas tu apa, kenapa kita perlukan business model canvas. Ketiga kita kata kalau tak ada business model canvas ni mati ke tak mati. Keempat komponen dia apa, ada 9 komponen tapi terbahagi pada 3, dapur, bahagian depan dan juga untung rugi. Jadi sekarang ni dah tahu benda tu, macam mana nak guna ni? Okey. Nak guna business model canvas ni, dia kepada sesiapa yang nak mula berniaga, tak kisah nak berniaga cok kodok pun, nak berniaga apa pun, you kena lukis dulu business model canvas you so that you tahu apa your strength, apa benda yang you ada, customer mana you nak. So gunakan business model canvas untuk you mula berniaga. Untuk you mula berniaga at the planning stage, developing stage. Tapi kalau kata tapi saya dah berniaga dah 10 tahun, dah 15 tahun, tak perlu buat. Perlu. You boleh guna. You bila sekarang ni kalau you dah berniaga 20 tahun, 95 tahun pun, you akan buat annual review. Tiap-tiap tahun you akan review, you akan check apa yang you perlu buat, business you okey tak okey. So cara you nak review sekarang ni, cuba kita gunakan business model canvas as a template untuk kita review kita punya business. Untuk kita review kita punya business, kita tengok. Jadi kita kata, oh value proposition aku rasa macam ni. So kita tahu betul tak betul is a always iteration process yang you akan kena buat. Dan yang terakhir adalah business model canvas ni sangat penting untuk Kaizen. Saya suka Kaizen ni, change for good, continuously improve. So, macam mana you nak guna? Ingat, you do your business, your customer is the most important thing. Kalau tak ada customer, no customer, no money. No money, no business lah. So, if you want to improve yourself, this is where kalau you dah tahu if your business is wired, all component of your business is wired via business model canvas, so that kalau ada customer feedback, it will improve your business continuously. Sebab you tahu, kalau customer comment ini, you tahu which part of the business model yang you nak betulkan. Customer comment ini, you tahu which one yang you nak betulkan. Kalau sebelum ni, kalau tak ada business model canvas, orang komplain, orang tu kita tahu. Tapi kita tak tahu, aku nak betulkan apa macam mana So, dengan itu, in short, saya kata 5 benda yang kita nak kena tahu tentang business model canvas. Pertama, apa tu business model canvas? Business model canvas tu ala-ala blueprint nak buat rumah lah. Nak buat rumah ada blueprint, jadi kita tahu nak buat rumah tu bata banyak mana, semua banyak mana. Itu pertama. Kedua, kenapa kita perlu business model canvas? Kerana business model canvas membantu kita memahami perniagaan kita dengan lebih sistematik. Itu saya nak kena. Penting benda tu. Kalau you faham secara sistematik, senang you nak buat, nak grow dan sebagainya. Ketiga,
Kalau tak ada business model canvas, tak boleh berniaga ke? Boleh. Jangan risau, boleh. Jangan pergi tutup pula dah berniaga. Alamak, aku dah berniaga 20 tahun, tak ada business model canvas. Dengar ni tutup tak? Jangan tutup. Berniaga boleh. Tak salah pun. Cuma kalau ada, senang you nak scale. Keempat, kita cakap tentang apa komponen-komponen business model canvas. Semua ada 9, tapi saya ringkaskan, saya senangkan dia. Saya kata ada bahagian depan restoran, bahagian dapur dengan untung rugi. Dan yang kelima, bagaimana nak guna business model canvas. So, untuk start business, untuk review your business annually, dan kalau you nak buat continuous improvement, guna customer feedback. So, itu pentingnya business model canvas. Jadi, dengan itu, terima kasih. Kan? Itu sahaja nak kongsi pasal business.